السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Menawar Bagi Hati, muka surat 76 baris 4 daripada atas. Wa qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, hanya saja disempurnakan akan sekalian yang sabar akan pahala mereka itu dengan ketiadaan dikira-kira. Disambung perbahasan sifat yang seterusnya, sifat yang keempat, sifat mahmudah, iaitu sabar. Dan dia telah menjelaskan pada minggu lepas berkenaan dengan dalil-dalil Al-Quran yang menyatakan tentang ganjaran dan pahala orang yang bersabar. Sekarang ni dia sambung pula, dan firman-Nya, firman Allah Ta'ala, tu surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, arti firman Allah Ta'ala, hanya saja disempurnakan akan sekalian yang sabar. Sekalian orang-orang yang sabar akan pahala mereka itu, pahala mereka orang yang sabar, dengan ketiadaan dikira-kira, ketiadaan hingga. Mana orang yang bersabar itu ialah orang yang mendapatkan ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada had, tanpa ada batasan. Kalau kita tengoklah ibadat-ibadat yang lain, contohnya sembahyang ko, baca Quran ko, zikir ko, ada had batasan pahala. Contohnya sembahyang berjemaah 27 darjat, atau setengah riwayat 25 darjat. Kalau baca Quran satu huruf 10 kebajikan. Kalau di bulan-bulan yang baik pula mungkin digandakan jadi 70 kebajikan hingga ke 700 kebajikan. Jadi itu ada had-had dia. Tapi kalau orang yang sabar, orang yang sabar ni tidak ada had hingga pahala dia, iaitu sama macam lebih kurang pahala puasa. Pahala puasa juga dia kata as-siyamu li, ikut suka aku, qadar dia puasa tara mana, tara tu aku bagi pahala. Kalau dia puasa tu dalam keadaan ada benda makruh, kurang pahala. Kalau dalam puasa dia itu ada benda haram, tak ada pahala. Kalau dalam puasa dia itu tak ada benda haram, tak ada benda makruh, ada benda sunat, wajib saja, pahala dia ikut Allah Ta'ala nak beri berapa. Jadi dia jaga elok-elok dah segala perkara yang makruh, segala perkara yang haram, maka dia akan dapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia sedang berpuasa. Begitu juga dalam bab sabar.
Jadi sabar dia kata ajrahum bi ghairi hisab. Pahala orang-orang sabar itu tak ada kira, tak ada hingga. Tu. Ni dia panggil targhib, galakkan untuk kita bersabar. Sungguhnya telah menyebut Allah Ta'ala akan sabar di dalam Quran. Quran tu kalau kita tengok kitab kita tu ada hamzah atas. Dia sebenarnya hamzah tu sebelah alif, bukan sebelah atas. Kalau nak eja betulnya Quran ni qaf ra alif, hamzah tu sebelah alif. Tu betul. Quran. Bukan. Quran tu qaf ra hamzah alif nun. Gitu. Mana hamzah tu di sebelah alif, sebelum alif. Gitu. Tu baru betul lah Quran. Ataupun ejaan dia Quran tu tak ada hamzah tapi ada misai ikut alif tu. Tu pun betul juga. Bacaan Quran. Ada setengah riwayat juga dia tak baca dengan Quran, dia baca Quran. Ada juga. Mana tidak ada hamzah, ada alif macam ni, cuma tak ada hamzah atas tu lah. Dia akan baca Quran. Ada juga yang baca begitu. Jadi ada macam-macam riwayat lah cara baca ni. Ada yang Quran, ejaan dia hamzah alif nun. Dia bacanya Quran. Jadi kalau ada kitab contohnya dia tak bubuh hamzah, dia eja qaf ra alif, tak ada hamzah nun, boleh ihtimal banyak lah. Boleh jadi dia kata Quran tu ada misal patutnya atas tu, jadi Quran. Ataupun dia guna riwayat yang baca Quran. Jadi kalau ada pengetahuan bahasa lebih sikit, jadi kita tak cepat kritik kitab lah. Lebih sungguhnya telah menyebut Allah Ta'ala akan sabar di dalam Quran lebih daripada 70 tempat. Jadi kira sendirilah ni. Biasanya kalau nak tengok ni ada nama kita At-Tafsirul Mawdu'i. Lebih kurang itu. Tafsir Mawdu'i ni makna dia himpun ayat-ayat Quran ikut tajuk. Kalau bab sabar berapa ayat Quran? Ikut keluar satu-satu. Kalau bab syukur berapa? Satu-satu. Gitu. At-Tafsirul Mawdu'i, dia ikut topik lah. Kalau dalam bab cerita bab orang kafir, ayat apa? Gini. Tu dalam At-Tafsirul Mawdu'i. Jadi dia mana kata Syekh Qadir Mandiri ni, dia kata menurut dia 70 kali disebutkan, lebih 70 kali disebutkan dalam Quran. Dan sabda Rasulullah sallallahu nak kata 70 kali itu makna banyak kali diulang tu menunjukkan kemuliaan orang yang sabar. Macam orang yang banyak nama. Orang yang banyak nama tu menunjukkan orang tersebut mulia. Kemudian dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi sabri ala ma takrahu khairun. Artinya sabda Nabi SAW, ada pada sabar atas barang yang engkau benci itu kebajikan, satu benda baik. Sabar ke atas benda yang kamu benci, itu satu benda kebaikan. Itu sabar. Sabar atas yang kau benci ni maksud dia sabar atas bala lah. Sebab bala lah yang kita tak suka je. Kalau ataupun kita kata bala satu, itu yang lagi teruk lah. Ataupun sabar atas engkau benci itu, boleh jadi yang benci itu ialah ibadat taat, boleh jadi. Ibadat taat dia taklah benci, dia malas sikit. Maka dia sabar atas berbuat taat, itu ada satu kebajikan. Ataupun kena bala, kena musibah, wal'iyadzubillah, dia pun sabar atas benda yang dia benci, iaitu kena bala. Dia tak mau pun kehilangan rumah, tiba-tiba Allah Ta'ala takdir kehilangan rumah. Dia tak mau pun terbakar rumah, tiba-tiba Allah Ta'ala takdir untuk terbakar rumah. Maka dia pun sabar ke atas apa yang dia benci. Itu ada satu kebaikan. Cuma kebaikan apabila sabar ke atas bala dengan sabar ke atas taat dan sabar daripada melakukan maksiat, beza-beza lah. Lagi akan datang disebut. Kemudian kata Wassadih rahimahullahu ta'ala, dan bersabda Nabi Isa alaihi salam. Kok mana Nabi Isa ni? Ini mungkin riwayat daripada Nabi SAW, dinukilkan daripada Nabi Isa AS, bahwasanya kamu tiada mendapat kamu akan barang yang kamu kasih, melainkan dengan sabar kamu atas barang yang kamu benci. Ini pun sama lebih kurang. Sabar atas benda yang kita benci, maka kita akan dapat benda yang kita kasihi. Barang yang kamu kasih. Apa kasih sini?
Benda yang kita kasih di sini ialah dari sudut kebajikan pahala. Itu yang kita nak. Tapi nak pahala tersebut perlu sabar terlebih dahulu ke atas benda yang kita benci, benda yang kita tak suka. Dia jarang ada sabar ke atas benda yang kita suka. Jarang. Biasanya sabar ni berlaku ke atas benda yang kita tak suka lah, yang nafsu tak suka. Maka kita utamakan sabar. Mana kita utamakan akal untuk kita sabar daripada hawa nafsu, maka ketika itu ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahui olehmu bahwasanya sabar itu 3 pangkat, 3 kedudukan. Cuma pelik sikit dia susun tertib tu. Biasanya dia akan susun paling bawah, pertengahan dengan atas sekali, ataupun atas sekali, pertengahan, bawah. Hari dia akan sebut paling atas, lepas tu yang kedua paling bawah, yang ketiga baru pertengahan. Dia pelik sikit. Pertama, pangkat yang lebih tinggi dan lebih kuat. Ni dari sudut sabar, lagi paling tinggi ni. Daripada 3-3 ni paling tinggi. Apa dia? Bahawa menghinakan ia seorang akan yang menyeru kepada keinginan, iaitu hawa nafsu, hingga tiada ada tinggal baginya, bagi hawa nafsu tadi, kekuatan. Jadi kita kata dulu bahawasanya dia ada dua benda yang terlibat apabila kita nak sabar. Pertamanya ialah agama. Agama ni maksud dia ialah akal lah. Okay. Yang kedua ialah keinginan ataupun agama dia lebih tinggi daripada nafsu, maka dia boleh sabar. Tapi kalau nafsu, keinginan itu lebih tinggi daripada agama dan akal dia, maka dia tidak akan sabar. Dia akan marah, menenting dan sebagainya kerana ikut nafsu. Sekarang ni yang paling tinggi ialah menghinakan seseorang itu, menghinakan perkara yang membawa kepada nafsu. Sekira-kira tak ada satu kesan pun yang beri kekuatan dari sudut nafsu. Makna tak ada langsung nafsu nak marah tu, tak ada. Tu. Nafsu nak tentang tu tak ada. Nak marah ke Tuhan tu tak ada langsung. Tu sabar paling tinggi. Tak berasa langsung ada rasa marah tu. Tu hebat. Tu sabar paling tinggi. Sehingga tahap tak ada satu, hingga tiada ada tinggal baginya kekuatan. Jadi kekuatan nafsu tu untuk bangkit tak ada. Dia terus menghinakan, dia terus mengalahkan, sehingga tidak ada sikit pun bekas yang tinggal daripada hawa nafsu dia untuk marah, untuk tengking dan sebagainya. Tu yang paling tinggi. Biasanya kita ni, hak biasa-biasa orang awam macam kita ni, biasa ada lah juga marah tu, cuma tahan lah. Sabar juga tu. Tu peringkat yang kedua, pertengahan. Yang paling tinggi memang tak ada rasa marah langsung. Hebat tu. Kena lah kat mana pun tak ada rasa marah langsung. Sabar je. Hak ni orang yang paling tinggi. Dan tiada dapat sampai kepada ini pangkat melainkan dengan mengekalkan sabar dan dengan lama bersungguh-sungguh. Dan sampai peringkat ni makna kena ada latihan sabar. Sebab tu dia kata tak akan dapat orang capai peringkat ni melainkan dia terus menerus sabar. Sebab tu Nabi Ayub alaihissalam dikenali sebagai Nabi dan Rasul yang paling sabar. Kerana dia diuji dengan pelbagai ujian yang menyebabkan hilang harta kadang-kadang, hilang pandangan mata orang terhadap dia, Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Ayub alaihissalam, innahu awwab. Sesungguhnya Nabi Ayub alaihissalam ni antara orang-orang yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sentiasa sabar kepada setiap ujian yang Allah Ta'ala beri. Tapi walaupun Nabi Ayub alaihissalam ini diberikan beberapa ujian oleh Allah Ta'ala untuk meningkatkan darjat dia, tapi dia bukan dikategorikan sebagai Rasul Ulul Azmi atas pandangan Mu'tamad. Nanti dalam Durus Samin adalah kita dah masuk bab Rasul dah. Nanti dia akan ceritalah Ulul Azmi itu apa dia. Ulul Azmi dalam pandangan Mu'tamad Ahli Sunnah 5 sahaja. Nabi SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihimussalatu wassalam. 5 ni.
Lima ni saja ulul azmi. Kalau ada yang kata Nabi Ishaq, Nabi Ismail, hak tu bukan pandangan mu'tamad. Tapi ada lah pandangan tu. Ada yang kata Nabi Ishaq juga ulul azmi. Ada yang kata Nabi Ismail juga ulul azmi. Kerana dia diuji dengan ayah dia Nabi Ibrahim mimpi nak sembelih dia. Dia pun reda saja. Turut saja apa yang dimimpi oleh Nabi Ibrahim AS. Tiba-tiba kena tukar dengan binatang al-an'am, binatang korban tu. Tapi pandangan mu'tamad 5 sahaja. Tu kita akan mengaji berakidah lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan orang yang sampai kepada ini pangkat masuk di dalam perhimpunan sekalian mereka yang dikatakan bagi mereka itu yang sampai ini pangkat. Dia kata dalam Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13. Dia kata bahawa arti firman Allah Ta'ala, bahawasanya mereka yang berkata Tuhan kami Allah Ta'ala. Arti kata Tuhan kami Allah tu ialah mengesahkan mereka itu orang yang bersabar akan Allah Ta'ala. Dalam hati dia ingat Tuhan saja. Bukan setakat mengaji tauhid, bahkan berkesan sungguh dalam hati. Memang ada Allah Ta'ala saja dalam hati. Sekira-kira tidak timbul perasaan-perasaan marah dan sebagainya terhadap apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Hebat. Hari biasa ahli sufi sungguh lah ni. Setiap bala yang diberikan ataupun musibah diberikan, ujian diberikan, dia tidak berasa sedih, tak berasa marah, tak berasa apa, kerana dia tahu siapa yang beri benda ni, iaitu Allah Ta'ala. Kalau tauhid kita boleh sampai ke situ, hebatlah. Kemudian melazimkan mereka itu orang yang sabar akan taat. Bukan dia tiba-tiba buat maksiat ke, geram ke, Allah Ta'ala beri ujian. Tak ada, terus bertaat kepada Allah Ta'ala. Maka tiada ada ketakutan atas mereka itu orang yang sabar, dan tiada mereka itu orang yang bersabar duka cita, sedih dan habis titik. Situ. Ini termasuk dalam firman Allah tu. Tidak sedih, tak takut, dan mereka itu tetap berada dalam taat kepada Allah Ta'ala, dan mereka tetap mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hampak ni ciri-ciri orang yang sabar hak nombor 1 ni. Pertamanya dia kata dia mengesahkan Allah. Kedua, dia tetap taat kepada Allah. Ketiga, tidak takut ke atas mereka. Yang keempat, tak sedih langsung. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian timbul pula kemusykilan. Dah Nabi SAW tu sedih tu, siapa? Tak tinggi ke sabar Nabi? Dah. Nabi SAW, Rasul-Rasul ni, kalau dia menangis ataupun sedih dan sebagainya, pertama dia manusia. Yang kedua, nak menunjukkan keharusan. Bukan makna kalau ada orang mati tak boleh sedih. Buat tahan itu, wajib tahan. Jenuh lu. Kalau Nabi SAW tak pernah menangis, Nabi SAW tak pernah sedih, takut jadi sunnah Nabi SAW ialah tidak bersedih pula. Jadi Nabi SAW pun sedih juga bila ahli keluarga mati. Itu menunjukkan pertamanya Nabi SAW manusia, dia bukannya malaikat tak ada perasaan. Yang keduanya menunjukkan keharusan. Boleh orang itu nak sedih, tapi jangan sampai tahap meratak hukum dia haram. Meratak ni jaranglah saya jumpa dekat masyarakat Melayu ni sampai tahap meratak teruk ni. Jarang. Biasanya orang Arab. Orang Arab ya tu sampai ada upah lah tu. Ada upah untuk meratak di kubur tertentu. Tu haram lah, tak boleh meratak. Kalau kita setakat sedih kuat habis itu ya, tu saya okey balik. Tak ada sampai tahap meratak teruk-teruk tu, tanpa pipi dan sebagainya. Tak ada tengok kita ni. Jadi orang yang sabar habis. Dan mereka itu orang yang sabar diseru dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini surah Al-Fajr ayat 27. Arti firman Allah Ta'ala, yang mana-mana ruh. Yang ruh sini makna nafsu lah.
Nafsu dengan roh ni sama makna. Nafsu dengan roh ni sama makna. Hei mana-mana roh yang sentosa, ni pangkat mutmainnah. Kalau kita belajar kitab tasawuf yang tinggi sikit, dia ada bahas lah nafsu 7. Nafsu mutmainnah ni tahap nombor 4. Tahap nombor 4 tu hebat dah. Kalau nafsu pertama, nafsu lawamah. Lawamah ni sentiasa nak aktif, sentiasa nak kritik, sentiasa ada bisikan-bisikan untuk buat jahat. Tu lawamah lah, teruk lah tu. Tu nafsu yang tidak terdidik lagi untuk buat benda baik. Ada saja bisikan-bisikan untuk buat maksiat dan dia buat. Kalau mutmainnah ni tenang sentosa, maknanya dia sentiasa taat pada Allah, tidak ada bisikan-bisikan nak buat maksiat. Sentiasa ada bisikan-bisikan untuk buat taat. Gitu. Tu kalau mutmainnah. Tiada lah 7 tu. Dia tak sampai tahap lagi, tak payahlah. Buang masa. Jadi dia kata sentosa, kembalilah olehmu. Tu irji'i, kembalilah olehmu roh tadi kepada Tuhan engkau pada ketika engkau redha dengan pahala, lagi diredai pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersabar, dia akan diseru dengan sebegini rupa, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Kerana orang yang sabar ni hati dia tenang. Marilah perasaan, marilah apa benda pun dia relax. Kalau orang yang tidak sabar, mari sikit dia kalut dah. Mari sikit hujan kalut dah, macam nak kiamat. Kawan ni bagilah macam mana pun, sikit ke banyak ke sederhana ke, dia tetap tenang. Itu an-nafsul mutmainnah. Tu yang kita nak tu. Di samping taat kepada Allah Ta'ala, tak buat maksiat, dihiasi pula dengan perasaan sabar kalau ada benda-benda yang tidak disukai. Kemudian dengan sebab tadi dikata diredai pada sisi Allah Ta'ala dengan sebab amal engkau. Amal hak mana? Pertama hak taat, dosa pahala tu dia turut. Hak pahala, hak dosa dia tinggal. Yang kedua, dihiasi dengan sabar. Ini seru adalah ini seru ni pada ketika mati. Ni ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ni ketika mati. Jadi mati ni kita akan dicabut dengan malaikat maut, malakul maut ataupun namanya Izrail. Dan kalau kita mati dalam keadaan berwudu, setengah riwayat dalam kitab Nurul Zalam Syarah Aqidatil Awam, malaikat Jibril alaihi salam yang akan sambut ruh kita. Kalau kita sentiasa melazimi wudu, dengan makna wudu batal je ambil, wudu batal je ambil. Jaga wudu lah dia panggil. Tak syarat sembahyang 2 rakaat. Batal je ambil, batal je ambil. Ni kalau orang sihat tak apa. Kalau orang sakit sikit, ketuk, habis cerita. Dia ketuk tu tak sampai salih sirih lagi. Bukan sampai tahap ketuk betul rusak. Dia sama-sama ketuk, suka ketuk. Tu. Baru ambil air semayang sampai katil ketuk dah. Malas dah. Tu. Dah sejuk-sejuk kena boleh malam ambil air semayang ni, tiba-tiba ketuk lagi. Jadi kalau orang yang jaga wudu, iaitu bila dia batal semayang dia ambil, batal semayang dia ambil. Maka waktu dia mati dalam keadaan wudu itu, dan di istiqamah wudu daripada dulu, mana daripada start dia nak istiqamah wudu, ambil wudu seumpama ni sampai dia mati dalam keadaan berwudu, maka malaikat Jibril alaihi salam akan sambut ruh dia. Itu dalam kitab Nurul Zalam. Itu satu kemuliaan kepada orang yang menjaga wudu. Tapi wudu ni, nak ambil wudu ni maksud dia satu wudu, satu ibadat. Paling kurang satu ibadat yang berhajat kepada wudu, baru kita boleh ambil wudu lain. Itu dari sudut tajdidul wudu lah, memperbaharui wudu. Contohnya kita tadi sembahyang maghrib, sebelum sembahyang maghrib kita ambil wudu, lepas tu kita sembahyang qabliyah, tu kita ambil lagi sembahyang maghrib pula. Boleh, sebab kita sudah pakai untuk sunat qabliyah. Sunat qabliyah itu ialah sembahyang yang memerlukan kepada wudu. Jadi boleh kita ambil lagi tajdidul wudu, memperbaharui wudu untuk sembahyang maghrib pula. Lepas habis sembahyang maghrib kita ambil pula sekali lagi untuk ba'diyah maghrib, boleh. Lepas tu sehari sebelum sembahyang isyak ambil lagi sembahyang qabliyah pula, boleh. Lepas tu sebelum sembahyang isyak ambil lagi untuk sembahyang isyak pula, boleh. Begitulah. Itu tajdidul wudu. Itu bukan kekalkan wudu tu. Tu contoh memperbaharui wudu. Kalau yang kekal wudu ni, makna selagi mana kita tak batal wudu, kita tak ambil lah. Makna kita kekal dalam keadaan wudu. Kalau batal baru ambil.
Kalau tak batal tak ambil, tak apa, sunat tajdid saja. Sunat untuk memperbaharui wuduk saja, tak wajib pun. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, adapun pada hari kiamat maka diserukan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya masuklah olehmu roh tadi ke dalam tubuh hamba-Ku, dan masuklah olehmu roh tadi ke dalam syurga-Ku. Bila masuk dalam roh, roh akan masuk semula di badan-badan tuan dia masing-masing. Jadi roh ni kekal. Yang musnah tak musnahnya badan, jisim, badan kita lah. Jadi khilaf ulama nanti di akhirat, adakah dibangkitkan dengan badan yang seperti mana kita ada sekarang ni, ataupun Allah Ta'ala buat baru. Itu khilaf. Ada yang kata kita akan dibangkitkan di hari kiamat dengan badan yang sama. Ada yang kata Allah Ta'ala buat lain untuk bangkitkan kita. Jadi seperti mana kita ni nanti mati syahid, contohnya kita perang di fisabilillah, kita perang berdarah-darah apa semua, dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan begitu. Sebab tu kita diharamkan mandi orang yang mati syahid di medan perang tu. Sebab kesan darah itu kesan ibadat dia dari sudut berperang. Tu dari sudut berperang, kesan darah itu bukti kata dia sedang berperang fi sabilillah. Itu sahaja yang tak perlu mandi. Yang lain kena mandi belaka. Jadi dia kata masuklah ke dalam tubuh hamba-Ku, dan masuklah olehmu ke dalam syurga-Ku. Tu fadilat orang yang sabar. Itu habislah pangkat yang pertama. Ni yang kedua yang paling teruk. Dan yang kedua, pangkat yang lebih rendah, paling rendah bukan pertengahan ni, iaitu bahawa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu, dan kalah oleh yang menyeru kepada agama. Dia kata yang paling rendah ni dia kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu, iaitu dia punya diri dia itu ada keinginan kuat untuk mengikut nafsu, tapi tidak ada keinginan kuat, bahkan lemah apabila nak ikut agama. Bila mari ujian dia melenting lalu. Tu sabar dia tahap kurang, paling rendah. Sabar dia tahap paling kurang, paling rendah sekali. Dia panggil sabar juga tapi rendah sangat. Sebab dia lebih pilih pada hawa nafsu berbanding tuntutan agama suruh dia sabar. Maka inilah orang yang paling rendah sekali. Maka dia kata, dan menanglah oleh hawa nafsu, dan menyerah dirilah oleh hati itu kepada tentera syaitan. Tentera syaitan siapa dia? Hawa nafsu lah. Syaitan di luar, hawa nafsu dalam. Jadi sebab tu hawa nafsu kalau tak baik, tak baiklah anggota. Hawa nafsu kalau baik, baiklah anggota. Sebab tu ni nama kitab penawar bagi hati. Kerana hati tu raja, anggota tu rakyat. Jadi kalau raja masalah, rakyat pun masalah. Kalau raja tidak bermasalah, baik, maka anggota rakyat pun baik juga. Dan mereka yang empunya pangkat ini, setengah daripada puak yang dikatakan bagi mereka itu puak ni. Ini surah As-Sajdah ayat 13. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Artinya, arti firman Allah Ta'ala, demi Allah, selagi ini akan datang memenuhkan oleh kami akan api neraka Jahannam daripada jin dan manusia sekalian. Ni bagi orang yang tak sabar. Lepas tu dia kata itu, sabar tu fardu ain. Kita ni kita fardu ain dalam tasawuf. Jadi sabar hak wajib ada 3. Hari tu kita sebut. Kita sebut dulu wajib. Sabar yang wajib fardu ain ada 3. Pertamanya sabar untuk buat taat, yang kedua sabar daripada melakukan maksiat, yang ketiga sabar apabila kena bala. Hak tu sabar yang fardu ain. Jadi kalau dia tinggal sabar pada 3 keadaan ni, maka hukum dia haramlah. Bila haram tak bertaubat, dosa. Bila dosa dan Allah Ta'ala tak ampun, masuk neraka. Ni dia punya panggilan dia, la abla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau sabar yang sunat, dia sebut dulu, iaitu 3 benda makruh. Sabar 3 benda makruh sunat.
sabar melakukan ibadat sunat, sabar dia tu sunat. Lagi apa lagi malam itu? Dah tu lagi. Apa lagi? Sabar daripada orang menyakiti dia, sunat. Orang duk sakiti hati dia ke, menzalimi dia ke, dia sabar. Yang sabar dia tu sabar sunat. Yang sabar wajib 3 tu ya. Sabar melakukan ibadat wajib, sabar meninggalkan ibadat benda haram, dan juga sabar daripada kena bala. Tu. Hak tu wajib fardu ain, hak lain sunat sahaja. Kemudian dia kata, dan ada bagi orang yang pangkat ini 2 alamat. Macam mana nak tahu orang yang pangkat sabar dia paling rendah? Ada 2 tanda. Salah suatu daripada keduanya 2 alamat ni, bahawa berkata ia seorang, aku ingin akan taubat, tetapi teruzur atas aku. Maka tiada loba aku padanya pada taubat. Alamat pertama dia kata, aku nak taubat daripada dosa ni, tapi aku tak boleh. Tu. Dan dia tidak ada perasaan untuk taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini alamat orang yang sabar tahap dia paling rendah sekali. Sebab dia akan ikut hawa nafsu. Dia kata aku nak taubat tapi tak boleh. Gitu. Dia bagi alasan. Jadi bila bagi alasan tu ikut hawa nafsu tu, dia tak ikutkan agama. Dia tidak ada tinggi akal dia berbanding hawa nafsu. Maka akal dia tadi rendah, akal dia tadi kalah dengan hawa nafsu. Dia berasa tak boleh nak bertaubat, padahal boleh. Dia tidak ada taubat untuk bertaubat, padahal boleh. Tu tanda pertama. Maka orang yang pertama ni, yang putus asa lagi yang binasa. Dia putus asa. Sedangkan Allah Ta'ala suruh, la tayasu bir rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Buatlah banyak mana dosa pun, perlu bertobat pada Allah Ta'ala. Tidak perlu putus asa, takut tak diampuni dan sebagainya. Itu kerja Tuhan. Kerja kita taubat. Jadi tak boleh kita kata, aku ni tak boleh taubat. Aku ni nak taubat tapi berasa tak boleh. Itu alamat tanda bila kena satu ujian pada dia tidak akan sabar, dia akan melenting. Allah Ta'ala suruh bayar zakat, dia bertikai apa sudah. Allah Ta'ala suruh bahagikan faraid, laki lebih banyak merompak, dia bertikai apa sudah. Itu tak sabar ke atas kebaikan taat. Sedangkan faraid dan sebagainya itu benda yang taat, itu benda yang Allah Ta'ala sudah sistemkan dalam kehidupan manusia, pembahagian harta. Sebab bila seseorang itu mati, maka harta itu bukan hak si mati, tapi hak Allah Ta'ala. Bila hak Allah Ta'ala suruh faraidkan, maka wajib difaraidkan. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, alamat yang kedua, bahawa tiada ada tinggal padanya pada orang tadi keinginan kepada taubat. Tak ada langsung nak taubat. Tadi ada juga tapi berasa tak mampu. Hak ni tak ada terus, tak berasa nak taubat. Mungkin tak berasa nak taubat, sama ada dia memang tak mau taubat, ataupun dia tu berasa dia tu tak ada dosa sampai tahap tak mau bertaubat. Ni bahaya. Lepas tu Nabi SAW istighfar 70 kali, ada riwayat 100 kali. Walaupun Nabi SAW tidak berdosa, tapi Nabi SAW nak menunjukkan contoh Nabi putera tu istighfar, apatah lagi umat dia. Nabi SAW istighfar untuk umat, untuk dia tak ada dosa pun. Itu nak menunjukkan contoh Nabi SAW yang seorang Nabi dan Rasul, meminta ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tak ada dosa. Kita ni ada dosa lagi minta ampun lah banyaknya. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, tetapi berkata ia seorang. Dia kata tiada tinggal padanya keinginan kepada taubat. Tak ada langsung keinginan taubat, tetapi dia kata gini, Allah Ta'ala sangat pemurah, sangat pengampun, sangat kasih sayang, terkaya ia Allah daripada taubatku. Terkaya ni maksud Allah Ta'ala tak berhajat kepada taubatku. Allah kan maha pemurah, Allah kan maha pengampun. Maka syurga yang luas itu tiada sempit ia syurga daripada aku.
Dia nak suruh Allah Ta'ala pula beri perhatian pada dia. Allah Ta'ala kan maha pengampun, Allah Ta'ala kan maha pemurah. Allah tak berhajat kepada taubat aku. Syurga dia kan luah, boleh isi aku lagi, tak ada masalah. Tak ada masalah bagi Allah Ta'ala nak isikan aku sebagai ahli syurga, tak ada masalah. Dia kira kat situ. Dia tak ada keinginan taubat, tapi dia cakap begitu. Itu tak ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu, dari sudut dosa pun satu, tidak bertaubat. Dia tak bertaubat ni pun dosa juga. Contoh tinggal sembahyang, dosa. Tak bertaubat daripada tinggal sembahyang, dosa yang kedua. Dia bukan jauh sekali dosa. Jadi kalau dia tinggal sembahyang, dosa. Macam mana taubat dia? Kena qada. Jadi kalau dia tidak qada, dia berdosa lagi. Dosa dua. Seseorang berzina, dosa. Dia tak tegur orang sebelah dia berzina, dosa yang kedua. Tu. Walaupun dia buat dosa sekali pun, tapi wajib atas dia untuk tegur kesalahan dosa orang lain. Jadi kalau dia reba dengan kesalahan dosa yang dibuat zina oleh kawan sebelah dia, dan dia sedang berzina, dia ada dua dosa. Dosa berzina satu, dosa tak tegur kawan dia berzina satu. Tu. Kemudian kata Musannih rahimahullahu ta'ala, jadi dia kata, maka syurga maka orang ini telah jadi akal orang ini tawanan bagi keinginan, tawanan bagi hawa nafsu. Dia kena tawan dah. Dia kena tawan dengan hawa nafsu yang jahat. Sehingga akal dia tidak lagi dapat memikir dengan elok. Patut kalau ada akal, dia utamakan hak Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala nak pergi ke dia kena pergi ke Allah Ta'ala. Dia yang patut berasa kena taubat, tiba-tiba dia kata Allah Ta'ala maha pengampun, maha pemurah, syurga tu luas, dia boleh bagi saja kepada aku. Ni kita pernah jumpa. Kita pernah jumpa orang, saya tak mampu nak sembahyang, saya tak mampu nak puasa Ramadan. Allah Ta'ala pun faham. Tu dia gitu. Nak bagi Allah Ta'ala faham kat dia. Pelik aku. Ada juga jenis gini. Tu semua bahaya belaka. Wal'iyadzubillah. Jadi kalau panjang umur dalam keadaan begitu pun tak dapat edah. Dia panjang umur ni dua saja. Pertamanya nak kekalkan kita buat kebaikan. Yang keduanya kita banyak dosa sangat. Bagi peluang untuk kita bertaubat, tak taubat sampai sudah. Ini dua saja. Habis. Kemudian kata Musannih rahimahullahu ta'ala, dan tiada memakai ia seorang akan akal tadi, melainkan pada mencari hilah bagi menunaikan keinginan seorang. Noktah. Jadi akal ni sepatutnya dia fikir untuk taat, dia fikir untuk bertobat dan sebagainya. Tiba-tiba dia guna akal untuk cari hilah pula. Hilah apa? Hilah untuk menunaikan keinginan nafsu. Jadi dia tidak boleh sabar. Dia pakai hilah pula. Allah Ta'ala kan maha pengampun, Allah Ta'ala kan syurga dia luah, boleh masuk aku bila-bila masuk. Dia guna situ. Jadi hilah dalam bab ni tak boleh lah. Tapi dalam bab mereka ada hilah yang boleh. Ada hilah yang diharuskan. Contohnya ialah biasanya dalam kitab Fathul Mu'in sebut, jual mah contohnya, jual mah perak. Jadi jual mah perak ni adalah benda ribawi, benda yang jenis riba. Jadi benda jenis riba dalam mazhab Syafi'i kita amat ketat lah nak jual beli tu. Dia kena duduk semajlis lah, kena serah lo tu juga. Dia bagi duit, kita bagi duit, dia bagi mah, tak boleh lambat, tidak boleh tangguh. Jadi macam mana kita sama sekarang ni nak halalkan dengan mudah jualan mah dan perak ni kalau online, contoh. Ataupun kena tangguh ambil, dia bayar bank in pagi, dia ambil petang. Jadi macam mana kita nak halalkan benda tersebut? Jadi ulama pun ajar helah dia bagi. Helah dia dari tak guna akad jual beli. Boleh guna akad hutang atau akad hebah ataupun hadiah. Akad hutang, contoh aku beri hutang kepada kamu mah ni sebanyak sekilo. Lepas tu dia pun akad hutang juga, aku beri hutang kepada kau sebanyak RM10,000. Lepas mah tu sampai, dia pun dah bank in RM10,000. Contohlah kalau RM10,000 tu sekilo. Tapi banyak lagi lah. Lepas tu bila dah sampai, mah pun sampai, dia pun dah bank in, masing-masing halalkan hutang.
Bila masing-masing halalkan hutang, mah yang tadi patutnya dia hutang jadi milik dia, yang RM10,000 patutnya hutang jadi milik penjual. Selesai. Tu kalau hutang. Ataupun akad hadiah ataupun hebah dia bagi. Mudah juga. Hebah dia hadiah ya. Aku hadiah kepada kau mah ni sekilo. Aku hadiah kepada kau RM10,000. Padahal nak beli tu. Tapi guna akad hadiah. Ataupun guna akad hebah atau guna akad jual beli hutang. Dia tak guna akad jual beli. Sebab kalau dia ikut akad jual beli, dia kena segera, dia kena semasa setempat, dia tidak boleh lewat. Kalau lewat jadi riba. Itu antara helah-helah yang diharuskan syarak, kerana kita perlu kepada emas tersebut dan ada masalah-masalah tertentu untuk kita berada dalam satu majlis ketika jual beli. Tu helah lambat bengkok. Ini helah yang tidak dibolehkan. Kemudian kata Musadih rahimahullah ta'ala, antara helah yang jahat dalam bengkok juga, yang tidak patut dibuat lah, tapi dia panggil helah, iaitu dia tu dah contohnya nisab RM20,000, dia ada harta RM100,000. Okey, sekarang ni dia dah kumpul dekat-dekat nak setahun dah. Jadi syarat dia mesti setahun, cukup setahun, lebih daripada RM20,000 tu dalam masa setahun, maka dia kena keluar zakat. Sekarang ni dah ada RM100,000, maknanya lebih daripada nisab, tinggal nak cukup haul saja setahun. Tiba-tiba tak dan setahun, lagi 2 hari dah masuk setahun, dia bawa keluar duit. Dia bawa keluar duit, bagi ke, beli ke apa ke, sampai kurang nisab jumlah harta tu. Bila kurang nisab jumlah harta tu, dia pun tak payah kena bayar zakat 2 hari akan datang, sebab tak cukup nisab dalam tempoh setahun. Dia ada RM100,000, dia belanja contohnya RM90,000, tinggal RM10,000. RM10,000 tak cukup nisab. Jadi syarat zakatnya nisab RM20,000 mesti kekal dalam masa setahun. Tapi dalam masa sebelum 2 hari nak masuk setahun, dia keluar dah RM90,000. Jadi tak boleh bayar zakat. Tu helah yang jahat. Tu helah yang tidak patut dibuat. Bukan suruh buat ni. Tu helah yang patut tidak dibuat. Padahal zakat bukan banyak pun, 2.5% ya. Yang RM90,000 tu lagi banyak. Tu kedekut sangat tu. Tu. Habis. Kemudian kata Musadih rahimahullahu ta'ala, pangkat yang ketiga ialah pangkat yang pertengahan, iaitu bahawa tiada lemah ia seorang daripada berperang. Berperang mana ni? Perang hawa nafsu. Maka sentiasalah yang membangkitkan akan agama melawan akan yang membangkitkan hawa nafsu. Agama ni akal lah. Mana akal dia sentiasa perang dengan hawa nafsu, sentiasa berperang dengan hawa nafsu. Bila sentiasa perang dengan hawa nafsu, boleh jadi kadang-kadang dia sabar, boleh jadi kadang-kadang tak sabar. Ni pertengahan. Ni mungkin kita lah. Kadang-kadang ada benda yang kita boleh sabar, kadang-kadang tak boleh. Benda ni teruk sangat ni. Kalau sabar kau nampak pelik, contohlah. Jadi hari pertengahan. Kadang-kadang akal benar, kadang-kadang nafsu benar. Akan menyebabkan kadang-kadang dia boleh sabar, kadang-kadang tak boleh sabar. Kemudian kata Musadih rahimahullahu ta'ala, iaitu tetapi terkadang menang yang menyeru kepada agama, dan iaitu menyeru pada agama tu akal. Bila menang hak akal, bila menang hak agama, maka pada ketika itu hasil oleh sabar. Maka ketika itu sabar dia. Kalau menang hak agama, menang hak akal, berbanding hawa nafsu tunduk, akal lebih tinggi, pada ketika itu dia boleh sabar. Dan terkadang menang tentera syaitan, dan iaitu tentera syaitan keinginan, iaitu nafsu, dan yang menyeru kepadanya kepada keinginan tadi. Dan pada ketika itu, pada ketika menangnya tentera syaitan, telah luputlah oleh sabar. Dia tak boleh sabar. Jadi mungkin kita ni hak tengah lah. Jangan sampai tak nak sabar langsung. Tu orang pakat yang ketiga. Hari kadang-kadang boleh sabar, kadang-kadang tak boleh sabar. Yang tak boleh sabar, kalau benda tu wajib sabar, taubat lah. Tu ya. Benda patut wajib sabar, tak boleh sabar. Tu taubat pada Allah Ta'ala. Tapi kalau benda tu sunat saja sabar, kita tak sabar, tu tak ada apa, tak ada fadilat sabar je lah.
Dan orang yang ada pada ini pangkat masuk di dalam puak yang bersungguh-sungguh, iaitu bersungguh-sungguh untuk sabar. Sebab dia lawan antara akal dengan hawa nafsu. Dia sentiasa lawan. Dia tidaklah hawa nafsu tu melebihi akal sampai tahap akal dia tak lawan. Tak, dia sentiasa lawan. Kadang boleh sabar, kadang tak. Kadang boleh sabar, kadang tak. Ni orang kategori orang yang bersungguh-sungguh nak sabar. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Firman Allah Ta'ala surah At-Taubah ayat 103. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asa Allah an yatuba alaihim. Artinya asallaha silap asallaha an yatuba alaihim. Allah isim asa. Arti firman Allah Ta'ala, yang mencampur oleh mereka itu akan amal yang baik dan yang lain yang jahat-jahat. Yang jahat-jahat tu tidak sabar. Hak baik tadi hak sabar. Campur tu. Sebab kadang-kadang sabar boleh, kadang-kadang tak boleh. Kadang-kadang menangkuk agama, kadang-kadang menangkuk hawa nafsu. Maka mudah-mudahan menerima Allah Ta'ala akan taubat mereka itu. Mereka itu orang yang campur tadi. Jadi orang yang taubat ni, kenapa dia kata bertaubat? Kerana orang yang sabar, kalau wajib sabar, dia tidak sabar, maka dosa. Bila dosa, wajib taubat. Ada masalah? Tak ada masalah. Taubat je lah. Dah terlepas tu. Patutnya kita sabar, tak sabar. Nafsu benar. Ada ketika kita sabar. Dan pada ketika tu tak payah taubat apa, memang betul dah kita sabar, dapat pahala sabar. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.